Okay, so kita masuk kepada linear equation in two variable. Okay, so yang diberi sini 6p plus 4q equal to 9. Okay, diberi x minus 2y over 3 equal to 7. 3h minus 1 equal to 5k. All of these are linear equation in two variables. Okay, macam mana you nak identify whether that's equation in two variables or one variable. So you tengok kat sini, for the example 6p plus 4q equal to 9. So you tengok kat sini ada dua variable iaitu P and Q. Okay, yang sebelum ni kita belajar only one variable kan dalam equation. Tapi sekarang ni ada two variable. Okay, contoh kat sini Y dengan X. Kalau yang ni H dengan K. Okay, boleh faham? Faham. Alright. Okay. Seterusnya kita nak kena pasti sama ada, okay tengok kat sini kan. Okay, kita nak kena pasti sama ada equation ni adalah linear equation in one variable ataupun in two variable. Okay, kalau awak tengok A, 1 or 2 equal linear equation into variable, yes or no? Ya? Yes. Kenapa yes? Sebab ada P dan Q. Okay, B, yes or no? Ya, No. yes or no? Yes. Okay, jawapannya no. Kenapa no? Sebab dia ada, awak tengok X ni ada kuasa 2. Okay, bila ada sahaja kuasa 2, so dia adalah no. Okay, faham? Okay, Faham. Okay, tengok yang ke C. Okay, tengok C. Dia ada bagi 2 minus K plus 8 equal to 5K. Yes or no? No. Okay, no. Sebab no? Sebab dia hanya ada one variable. Okay, boleh? Boleh. Okay, seterusnya D. Y dengan X. Yes or no? Yes. 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 Okay. Kita tengok kepada self practice 6.28. Okay, sama je tadi explain whether ni yes or no A. Yes. Yes. Okay, yes. B. No. 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 Okay, C. Yes. Yes. D. Yes. Yes. No. Kenapa no? Sebab P darab P. Bila P darab P akan jadi P kuasa 2. Kalau P kuasa 2 bukan linear equation. Okay, faham? Faham. Okay. Faham. Okay, seterusnya kita nak buat how do you form linear equation into variables. Macam tadilah, macam sebelum ni kita buat form linear equation in one variable kan. So sekarang ni dalam two variable. Okay, yang tu kita tengoklah, kita terus kepada self practice. Okay, self practice. Yang tu baca sendiri dulu. Okay, self practice kalau tengok ni, ni kelas sebelum ni. Okay. Okay, untuk A, tengok 6.2b. A, dia kata in a long jump events, okay, the total points obtained by Satria team and Perdana team were 258. So ada dua kat sini, Satria and Perdana. So kita boleh assume that Satria ni sebagai S dan Perdana ni sebagai P.
Okay, so macam mana kita nak buat ni dalam bentuk linear equation? Dia akan jadi S plus P equal to 258. Okay, faham ke tak? Kata, Faham. okay, macam ni Satria, lepas tu total Satria dengan perdana 258. Okay, B. The difference, apa maksud difference? Beza. Okay, beza maksudnya ada beza maksudnya yang besar tolak yang kecil kan? Betul tak? Okay, ni dia kata the difference between the largest angle. Largest angle ni kita assume sebagai X and the smallest angles ni sebagai Y. In a triangle is 15 degrees. So nak buat macam mana tu? Okay, kelas macam mana? Difference. So X tolak Y sama dengan 15. ya, betul. X tolak Y sama dengan 15. Okay, darjah ni tak perlu letak lah. Okay, C. The total price of ticket for water theme park for 8 adults and 5 children. Okay, katakanlah adult ni sebagai A, children ni sebagai C. Adalah 265. So kita boleh buat apa tu? The total. Hasil tambah. Jadi 8 adults, 8 adults plus 5 children equal to 265. Boleh? Boleh. Okay. Seterusnya D. The total marks, marks for a test paper which consists of section A and section B is 40. Each correct answer in section A and section B contributes 1 mark and 2 mark respectively. So kalau awak tengok kat sini, section A, markah untuk section A berapa? 1 kan? Okay, so 1A plus 2B equal to 40. Faham tak? 1A plus 2B equal to 40. Maksudnya A di sini markah yang diperoleh untuk section A. Markah yang diperoleh section A darab dengan 1. Lepas tu B ni markah yang diperoleh untuk section B kali dengan 2. So jumlah kedua-dua ni adalah 40. Faham? Faham. Okey, seterusnya yang ni 2 tu tak payahlah kita bincang. Seterusnya, how do you determine the possible solution of linear equation into variable? Okay, kalau kita nak determine possible solution, banyak linear equation ni. So salah satu caranya, katakanlah misalnya 2 P tambah 3Q sama dengan 10. 2P tambah 3Q sama dengan 10. Okey, macam mana kita nak dapatkan nilai P dengan Q? Okey, kita boleh letak sebarang je nilai. Okey, misalnya kalau P letak dengan 1. Okey, katakanlah kita assume P sama dengan 1. Okey, jadi 2 darab 1 tambah 3Q sama dengan 10. Okey, so yang ni nilai dia adalah 2 tambah 3Q sama dengan 10. Betul? So 3Q bersamaan, kalau 2 ni mari sebelah sini kan? Betul tak? 10 tolak 2, ni jadi tolak 2, jadilah 8. Q bersamaan dengan 8/3. Okay, faham?
Boleh tak? Okay, bila P kita gantikan dengan 1, maka Q bersamaan 8 per 3. Okay, kalau kita gantikan P sama dengan 2. Okay, boleh macam-macam nilai kita boleh. P sama dengan 2, so 2 tambah 3Q bersamaan 10. So kita dapat sini 4 tambah 3Q sama dengan 10. 4 mari sebelah sini. Jadi 3Q 10 ni tolak kan? Tolak 4. Jadi 6. Jadi 3Q bersamaan dengan 6. Jadi nak dapatkan nilai Q, bahagi 3, ni bahagi 3. So Q sama dengan 2. Okay, so bila P sama dengan 2, Q sama dengan 2. Bila P sama dengan 1, Q 8 per 3 dan begitulah seterusnya. Itu yang dimaksudkan dengan many possible solution. Faham? Okay, boleh Okay, itu yang dimasukkan dengan possible solution. Bila masukkan je nilai, okay, itu yang you dapat. Okay, seterusnya kita nak pergi kepada possible solution untuk 6.2c. Okay, kalau yang ni pun sama ya. Write the 3 possible solution. Ada yang baru masuk ke? Tak ada. Okay. Okay, kalau macam ni, kata kalau A, kita ambil X minus Y equal to 7. Okay, kalau kita ambil 5, kata kalau 8, X sama dengan 8. Okay, dia jadi 8 tolak Y sama dengan 7. Okay, so rasa-rasa Y ni nilai berapa? Ya. 1. Ya, Y akan jadi 1. Okay, boleh? Okay, kalau katakanlah X ni sama dengan 10. Okay, X sama dengan 10. Okay, jadi Y sama dengan berapa? 3. Okay, Y akan jadi 3. Okay, itulah maksudnya 3 possible solution. Sekiranya awak buatlah. Okay, banyak lagi lah kalau ambil je lah nilai apa-apa pun. Okay, seterusnya. Okay, begitu juga dalam bentuk graphical. Okay, contoh table macam ni. Complete the table for each of the following given equation. Okay, kalau misalnya X kosong negatif 2. So, bila you masukkan nilai akan dapat nilai and then bila X nilai Y tu adalah coordinates. Faham tak table ni? Okay, misalnya macam ni. Gantikan X sama dengan 1. Bila X sama dengan 1, faham tak? Okay, X tolak Y sama dengan negatif 2. Okay, maksudnya di sini kalau kat sini X1 tolak Y sama dengan negatif 2. Okay, apakah sepatutnya nilai Y? Ya kelas, apa sepatutnya nilai Y? 3. Ya, Y akan jadi 3. Okay, so sini akan jadi 3. Okay, so dia akan koordinatnya adalah kalau sini 0,2, sini adalah 1, 3. Faham? Faham. Faham. Tak faham? Faham. Okay, faham ya. Okay, seterusnya macam itulah untuk B, C, D. Okay, yang ni teacher nak you buat sebagai exercise Boleh tak? Okay, salin je.
Teacher nak you buat nombor 2 je. Okay, complete the table for each for the given equation. Awak salin. Lepas tu buat bentuk gambar table macam ni, tak perlu jalan kerja apa-apa semua kan. Okay, cari nilai bagi setiap table ni. Okay, contoh satu lagi, teacher ambil B. X tolak 2Y sama dengan 8. Okay, teacher ambil, lepas tu kosong. X sama dengan kosong, tolak 2Y equal to 8. Okay, macam mana nak dapatkan nilai Y? Okay, so yang ni bahagi dengan 2 kan? Negatif 2Y per 8 bahagi dengan 2 bahagi 2. So kita akan dapat berapa? Y kan? Dapat Y 4. Faham tak? Faham. Okey, maka ni sebab negatif Y 4. So kita terbalikkan lah sebab kita nak dapatkan Y positif. So Y equal to negative 4. So masukkan je lah dalam ni. Y negative 4. Okey, boleh? Lepas tu apa dia punya X, Y dalam bentuk koordinat? Koordinatnya adalah 0, negatif 4. Dan semua ni lah. Sampai 10. Okey, satu lagi contoh. Kita ambil X 10. Nantikan 10. Ambil warna lain lah. Dia kata ambil warna merah. Okey, 10 tolak 2Y equal to 8. Ni X sama dengan 10 X sama 10 tolak 2Y 8. Maka yang ni mari ke sebelah sini. Negatif 2Y sama dengan 8 tolak 10. Okey, faham tak? Faham. Okey. So negatif Y 8 tolak 10. 10 ni mari ke sebelah kiri dia jadi tolak lah kan? Nanti kena tanya pula kenapa dari 10. So kita akan dapat negatif 2Y. Okay, 8 tolak 10 berapa? Negatif 2. Ya, negatif 2. So nak dapatkan Y sahaja, bahagi dengan 2. Ni pun bahagi dengan 2. So kita akan dapat potong-potong. So negatif Y sama dengan negatif 1. Okay, nak jadikan kita positifkan dia, darab dengan negatif 1. So Y sama dengan 1. Okay, boleh? Boleh. Okay, okay. So teacher nak you buat yang ni lah. Complete the table for each of the following A, B, C, D. Okay, semua tu. Okay, seterusnya. Okay, untuk graph, which of the following, which of the following diagram represent graphical linear equation into variable? Okay, yang mana satu yang menunjukkan linear equation into variable? A diagram A ke B ke C? Diagram A dengan C. So yang ni salah sebab dia melengkung. Okay, faham? Okay, which of the following diagram represent a linear equation into variables? So yang mana satu, kalau bentuk macam ni garis lurus, dia adalah linear equation. Okay, yang ni kenapa bukan? Sebab dia garis melengkung. Yang ni pun linear equation juga. Okay, faham? Faham. Faham. Okay. Seterusnya, latihan. Okay, latihan ni tak payahlah. Seterusnya kita nak pergi kepada yang penting dalam linear equation adalah simultaneous linear equation in two variables.
Okay, so sekarang ni kalau tadi kita guna possible kan, kita boleh masukkan apa-apa nilai. Sekarang ni memang kita kena cari nilai. Tapi mesti nak cari nilai tu mesti ada two equation lah, ada dua equation. Equation 1 and equation 2. Okay, contoh kat sini equation yang x plus y equal to 7 and 2x plus y equal to 12. Okay. Yang ni kita panggil sebagai simultaneous. Okay, cara kita nak bentuk ni adalah simultaneous equation. Okay, simultaneous equation. So, macam mana kita nak selesaikan simultaneous? Ada tiga cara. First kali kita gunakan kaedah graphical method. Okey, kaedah yang kedua kita gunakan substitution method. Okey, dan yang ketiga kita gunakan elimination method. Okay, faham? Macam mana kita nak selesaikan simultaneous linear equation ni? Ada tiga cara. First, graphical method, substitution method dengan elimination method. So kita boleh pilihlah salah satu cara yang mana bersesuaian ataupun kemampuan kita lah. Tapi biasanya kita tak gunakan kaedah graphical. Kita biasa guna substitution method dan elimination method. Okay, graphical method ni biasa kita guna komputer lagi dah senang dapat jawapan lah. Okay. Okay, macam mana kita, teacher nak tunjuk lah macam mana graphical method ni. Graphical ni macam ni. Kita guna garis. Kita guna apa? Kertas graf. Okay, kena ada kertas graf. Lepas tu, sekejap teacher besarkan. Okay, yang ni nampak kan? Okay, contohnya macam ni, kita ada garis x plus y equal to 7 dan garis yang satu lagi, garis yang satu lagi tu, yang garisan yang kedua. Dan dua-dua garis lurus dan bila dua garis lurus bertemu, dia akan membentuk satu coordinates. Koordinat dia contoh 3, 4. Okey, 3, 4 apa ni? Maksudnya x, y. So nilai x tu adalah 3 dan nilai y tu adalah 4. Faham ke tak? Maksudnya untuk mencari simultaneous equation ni, kita kena buat garis lurus. Dua garis lurus dan kita panjangkan garis tu sehinggalah ia bertemu pada satu titik. Okey, titik inilah kita kenali sebagai titik x, xy, iaitu coordinates. Dan apa nilai x kat sini? Nilai x adalah 3 dan nilai y adalah 4 lah contohnya, iaitu x sama dengan 3, y sama dengan 4. Faham? Faham tak? Faham. Okey, itu adalah kaedah graphical. Okay, graphical method. Okay, apa yang teacher nak ajar hari ni, satu lagi. Okay, satu lagi bila kaedah graphical method, bila dua garis selari, ingat bila dua garis selari, dia tak ada jawapan, no answer. Okay, takkan bertemu pada satu titik. Okay, faham? Dan begitu juga sekiranya kalau dua garis bertindan, okay, maka dia tak berjumpa juga jawapan. Okay, so kita boleh kata kat sini, okay, sekiranya dua garis tu bertemu, okay, sekiranya dua garis bersilang pada satu titik, so kita kenali sebagai unique solution. Boleh? Intersecting ni bersilang.
bersilang pada satu titik. So kita panggil sebagai unique solution. Faham? Sekiranya dua garis ni, merah ni, dua garis ni adalah parallel, maksudnya selari, dia tak akan berjumpa kan, betul tak? Bila selari kita tak akan berjumpa pada satu titik. So dia akan jadi no solution. Faham? Faham. Sekiranya ada dua garis tapi dia overlap. Overlap ni bertindih. Di atas garis tersebut ni ada warna merah, ada warna biru. So dia garis ni bertindih. Jadi satu. So dia kita kenali sebagai infinite solution. Okay, solution yang infinity lah, infinite solution. Okay, faham? Faham. Okay. Seterusnya. Okay, inilah kita nak pergi kepada simultaneous linear equation, macam mana kita nak solve yang tadi teacher dah cakap menggunakan graphical method, substitution method dan elimination method. Okay. Graphical method teacher dah tunjukkan tadi macam mana seperti macam mana contoh ni. Kita dapat satu titik. So titik ni kita nampak 2, 4 kan. Okay, ia bertemu pada 2, 4. Maka nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 4. Okay, faham? Okay. Faham. Okay, seterusnya kita nak pergi kepada substitution method. Okay, macam mana substitution method? Okay, substitution method. Kita, apa maksud substitution dulu? Kita kena tahu substitution adalah hapus. Okay, so yang ni adalah kaedah penghapusan. Okay, contohnya X minus 3Y equal to 7. Okay, kita ambil contoh je. Dan satu lagi 5x plus 2y equal to 1. Okay, cara yang pertama kita buat x equal to, okay, kita nak sebelah sahaja. Okay, yang ni mari ke sebelah sini. Maka bila mari sebelah sini jadi positif kan? Positif 3y. Okay, 3y plus 7. Okay, boleh? Boleh tak setakat ni? Boleh. Okay, so kita dapat X saja kan. Maka kita gantikanlah. Okay, teacher buat yang ni. Okay, 3y plus 7. Lepas tu kita gantikan 5. Okay, yang ni kita ambil 3y plus 7. Gantikan X ni dengan 3y plus 7. Okay. Yang ni. Okay, kita ambil yang ni kan. Okay, so tambah 2y sama dengan 1. Okay, faham tak setakat ni? Faham. Okay, faham ya? Sekejap. Okay. Jadi seterusnya kita buat apa? Kita darab ya. Yang ni darab yang ni. Yang ni darab dengan yang ni. Okay, kita dah darab. Jadi 5 darab 3, 15y. Tambah 5 darab 7, 35. Okay, dah habis dah. Yang ni ikut je lah. Plus 2y equal to 1. Okay, kemudian kita buat macam linear equation yang kita belajar sebelum ni. Huruf dengan huruf, nombor dengan nombor. Kita alihkan nombor pergi ke sebelah kanan dan variable ni semua sebelah kiri. Jadi 15 tambah 2y adalah 17y.
Y. Betul tak? Betul. Okay, seterusnya 35 ni kita kena tolak lah kan? Untuk pergi sebelah sebab daripada sini 3 positif. Jadi 1 tolak 35. Okay. Jadi 1 tolak 35 negatif 34. Dan ni 17Y. Okay, nak dapatkan Y sahaja bahagi 17. Ni pun bahagi 17. Okay, faham? Faham. Okay, so kita potonglah. Okay, dapat 1, 1. Dan kita dapatlah jawapan Y equal to negative 2. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, bila dah dapat Y negative 2, kita gunakan yang ni. Okay, gunakan yang ni untuk masukkan ke dalam ni. Nak cari nilai Y, X plus. Okay, X sama dengan 3. Okay, gantikan Y dengan negatif 2. Tambah 7. Okay, so negatif 6 tambah 7 berapa? 1. Faham? Faham. X sama dengan 1. Okey, faham ke tak keseluruhan yang teacher ajar? Sama je dengan ni yang dalam contoh tu. Jadi X sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif 2. Okey Okey, seterusnya. Menggunakan kaedah. Okey, sekarang ni kita gunakan kaedah elimination method. Elimination ni maksudnya hapus. So, kaedah penghapusan. Okey, contohnya kat sini X plus 2Y equal to 9 dan 3X minus 2Y equal to 15. Okey, penghapusan maksudnya kita hapuskan salah satu variable dalam equation ni. Okey, macam mana kita nak hapuskan? Kita kena jadikan variable atas dengan bawah ni mesti sama dahulu. Okay, faham tak? Variable atas dengan bawah mesti sama dahulu untuk salah satu variable. Okey, faham tak? Okey, dalam contoh ni, dalam contoh A ni, dia dah tengok bila dah ada sama X plus 2Y equal to 9, 3X minus 2Y equal to 15. Awak tengok benda ni dah sama, betul tak? Betul. Okey, awak tengok yang ni, 2Y yang ni, 2Y sama kan? Bila sama kita kena buang lah, kita kena hapus lah. Macam mana kita nak hapus? Okey, kita kena guna tambah ataupun tolak. Okey, dalam situasi ni kita nak tambah ke kita nak tolak? Yang ni ada tambah, yang ni tolak. Macam mana kita nak jadi? Kita ada 2Y. Okey, operasi apa? Minus 2Y, nak jadikan dia kosong. Okey, apa nak start sini? Nak tolak ke nak tambah? Ya, kelas. Tambah Y, apa? Tolak Y sama dengan kosong. Okey, berapa nak sini? Nak tolak ke nak tambah? Tambah. Ya, kita kena tambah. Okey, bila tambah maka tak adalah. So, bila kita guna operasi tambah yang ni, yang lain semua kena tambah. Yang ni pun kena tambah. Jadi X tambah 3X bersamaan dengan 9 tambah 15. X tambah 3X jadi? 4X. 4X. Ya, 4X. 9 tambah 15? 24. 24. Okey, dapat tak nilai X? Okay, Dapat. kita bahagi 4, ni pun bahagi 4. So, X sama dengan 6. 6. Okay, faham?
Okey, bila X dah Faham. okey, bila X dah dapat sama dengan 6, maka kita ambil salah satu lagi lah nak dapatkan nilai Y pula. Katakanlah kita ambil X plus 2Y equal to 9. Okey, kita gantikan X ni masuk dalam ni. Okey, boleh? Jadi kita gantikan 6 tambah 2Y equal to 9. Okey, dan kita pergi ke sebelah sini. Jadi tolak 6 kan? Betul? Jadi 2Y bersama dengan 9 tolak 6. Okey, 2Y 9 tolak 6 berapa? 3. 3. Okey, nak dapatkan Y bahagi 2 bahagi 2, maka Y sama dengan 3/2. Okey, boleh? Boleh. Satu, X sama dengan 6 dan Y 3/2. Okey, samalah seperti dalam contoh tu. Sekejap ya. Dah azan dah. Okey, kejap lagi satu lagi contoh teacher tunjukkan untuk elimination method. Kejap ya. Okey, katakanlah ini teacher nak you buat self practice 6.3b. Okey, buat semua ni A, B, C, D. Cumanya teacher ambil salah satu lah. Katalah teacher ambil contoh B. Okey, boleh nak guna sedua kaedah, sama ada nak guna substitution ataupun elimination. Okay, kata teacher ambil B, X plus Y equal to 5 dan 2X minus Y equal to 22. Okay, so awak tengok kat sini. Equation yang pertama, equation yang kedua. Semuanya dah sama kan? Betul tak? Dua-dua. So macam mana kita nak hapuskan? Nak guna tambah ke nak guna tolak? Guna tambah, betul tak? Boleh? Boleh. Okay, so kita tambah. So bila tambah dia tak adalah Y ni. So X plus 2X equal to 5 plus 22. Okay, so yang ni akan jadi 3X. 5 plus 22 dia jadi 27. Betul? Okay, bahagi dengan 3. Ni pun bahagi dengan 3. So kita akan dapat X sama dengan 9. Okay, bila X sama dengan 9, kita ambil yang atas. X plus Y equal to 5. Okay, gantikan X ni dengan 9. 9 tambah Y equal to 5. So Y adalah 9. Mari ke sebelah sini jadi tolak 5 tolak 9 berapa? Negatif? Negatif 4. Okay, so kita dapatlah jawapan kat sini. X equal to 9. Y equal to negative 4. Okay, faham? Faham. Okay. Faham. Okay, so untuk homework hari ni teacher nak you buat dululah untuk solve problem ni. Ni homework Okay, homework A, B, C, D. A, B, C, D. Okay, boleh? Boleh. Okay, so itulah kuliah kita hari ni. So teacher harap buat untuk awak faham, dan yang ni pun salah satu masuk dalam exam jugalah. Kena betul-betul study dan betul-betul faham. Boleh?
Okay. Boleh. So, okay. Buat bolehlah buat dalam buku Power Up tu. Okay. Okay, setakat itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi next class. Dan kalau ada apa-apa masalah, boleh WhatsApp kepada teacher, screenshot soalan. Okay, boleh tanya nak buat macam mana. InsyaAllah teacher boleh jawab. Okay? Okay, itu sahaja. Ya, Boleh teacher. display. Ya. Kalau garisan melengkung macam mana? Garisan melengkung tu not linear. Okay, faham tak? Kalau garisan melengkung dia bukan linear lah. So dia tak masuk dalam apa yang kita buat ni. Okay, semua yang kita belajar ni adalah linear. Okay, kalau melengkung tu dia adalah kuasa 2. Okay, faham? Faham. Okay, setakat itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi next class. Okay, Assalamualaikum. Thank you, teacher. Okay, welcome. Thank you, teacher. Teacher. Thank you, teacher. Okay.